Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati Tuan Imam, juga yang saya hormati Tuan Bilal, tuan-tuan guru, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertamanya sama-sama kita syukur kepada Allah atas segala pemberian yang telah Allah kurniakan kepada kita pada hari ini. Alhamdulillah, Allah kurniakan kepada kita nikmat kesihatan, Allah kurniakan kepada kita nikmat masa yang lapang, dan kita gunakan segala nikmat pemberian Allah itu untuk kita beribadah kepada Allah. Sama-sama kita gunakan nikmat pemberian Allah untuk sama-sama kita tingkatkan amalan dan tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Alhamdulillah, InsyaAllah pada hari ini kita teruskan bacaan kitab Riyadhus Salihin Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan cuba sama-sama kita kongsikan satu tajuk berkaitan dengan kelebihan zikir yang tidak terikat dengan waktu. Zikir yang tidak terikat dengan waktu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat, sebelum ni saya ada kongsikan zikir pada waktu pagi dan petang. Zikir pada waktu pagi dan petang. Tapi kali ini zikir yang tidak terikat dengan waktu. Ini bermakna kita boleh baca bila-bila masa kita nak. Bila-bila masa kita free, kita lapang, kita boleh baca. Kita boleh amalkan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada beberapa hadis yang kita akan bacakan. Hadis-hadis yang menyatakan tentang zikir-zikir yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an aqula subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, Allahu akbar, Allah maha besar. Kata Nabi, lebih saya cintai daripada segala sesuatu yang disinari oleh cahaya matahari. Apa kata Nabi? Nabi sebut dalam hadis ini, jika Nabi berzikir dengan zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, zikir itu lebih dia sukai daripada segala sesuatu yang disinari oleh cahaya matahari. Apa maksudnya tu? Maksudnya tuan-tuan, kalau kita baca betul-betul faham hadis ni,
Apa perkara yang disinari oleh cahaya matahari? Apakah perkara ataupun benda yang disinari oleh cahaya matahari? Semua. Bukan setakat bumi, bahkan satu planet ini disinari oleh cahaya matahari. Tapi kalau kita lihat dekat sini, nak kata apa? Nabi lebih suka zikir berbanding dunia yang disinari oleh cahaya matahari. Itu maksudnya. Maksudnya Nabi lebih suka untuk berzikir berbanding dia nak kejar keduniaan. Nabi lebih suka dengan zikir-zikir yang saya sebutkan tadi. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, berbanding dunia yang tak ada apa ni. Itu kata Nabi SAW. Tapi kata ayat ini, dalam hadis ini sebut Nabi lebih suka zikir berbanding sesuatu yang disinari oleh cahaya matahari. Ayat dia tinggi. Apakah dia sesuatu yang disinari oleh cahaya matahari? Semuanya. Satu dunia ni disinari oleh cahaya. Jadi Nabi lebih suka zikir berbanding dunia ni. Tuan-tuan, sebab tu salafus salih, mereka ni menganggap zikir lebih penting daripada makan. Para salafus salih, mereka menganggap zikir lebih penting, lebih utama berbanding makan. Tak makan pun tak apa, yang penting dia zikir. Dengan zikir itu boleh menjadikan mereka kenyang. Mereka boleh duduk daripada lepas subuh sampainya terbit matahari. Sampai waktu duha mereka boleh duduk berzikir. Tapi kita tak. Lepas subuh kita mesti cari roti canai punya. Tak boleh tahan lah. Mesti kena cari teh tarik. Tak boleh. Tapi salafus salih, mereka boleh tahan sampai waktu duha pun tak apa. Mereka duduk berzikir kepada Allah lepas subuh sampai lepas terbitnya matahari syuruk. Sebab tu Imam Ibn Qayyim, dia tanya pada tuan gurunya, wahai tuan guru tak nak makan ke? Dia tanya, tuan guru ni asyik berzikir, dia tak nak makan ke? Tuan-tuan, apa dia kata? Jawab tuan gurunya, wahai anak muridku, sesungguhnya aku lupa untuk makan kerana seronoknya berzikir kepada Allah. Salafus salih, dia orang berzikir sampai lupa nak makan. Sebab tu tuan-tuan, kalau hujung bulan tak ada duit, apa kita boleh buat? Zikir. Duit tak ada, nak makan tak ada, duit. Jadi apa yang kita boleh buat? Zikir kepada Allah. Zikir dengan khusyuk, sekhusyuknya, insya-Allah akan lupakan kita kepada kelaparan dan makanan. Cuba buatlah bulan ni. Bulan ni cuba buat. Kalau rasa lapar, zikir. Ataupun nanti dah nak bulan Ramadan, nanti kita masuk tak lama lagi, waktu tu kita lupa sahur contohnya. Terlupa nak bangun sahur, tak sempat makan, lapar. Jadi agak-agak lapar dah pukul 4, pukul 5, waktu tu lah perut dia lain macam dia punya bunyi dia. Waktu itu tuan-tuan zikir kepada Allah, insya-Allah akan melupakan kita kepada lapar dan makanan. Jangan pergi bazar dulu. Kalau pergi bazar nampak makanan. Zikir dulu, pukul 6 baru pergi bazar. Jadi tuan-tuan, itu antara amalan yang dilakukan oleh salafus salih. Mereka zikir sampai lupa kepada makan. Itu baru makan, belum lain lagi. Tuan-tuan, sebab tu mereka ni menyatakan apa? Zikir ni yang seperti mana yang saya sebut sebelum ni, mereka menganggap zikir seperti mana air dengan ikan. Air kalau dia tak dapat ikan, dia tak boleh hidup. Begitu jugalah manusia dengan zikir. Ikan tak dapat air, terbalik tuan-tuan. Air tak dapat ikan, tak boleh hidup. Terbalik. Ikan kalau tak dapat air, dia tak boleh hidup. Ikan memang bertempat dia dalam air. Macam itulah juga manusia memerlukan zikir. Kalau manusia tanpa zikir, dia seolah-olah seperti orang yang dah mati.
seperti orang yang tak hidup, seperti mana ikan tak dapat air, mati ikan tu. Macam itulah manusia kalau dia tak berzikir kepada Allah. Jadi tuan-tuan, sebab tu paling kurang pun kita berzikirlah beberapa kali selepas subuh contohnya, waktu lapang sebelum maghrib contohnya, lepas asar, pagi dan petang. Itu paling tidak kita sediakan 10 hingga 15 minit untuk berzikir kepada Allah. Itu paling sikit lah tu. Jangan sampai satu hari tu kita tidak berzikir langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, zikir yang pertama yang Nabi amalkan ialah Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allah Akbar. 4 zikir ni. Yang ni Nabi suka baca berbanding dunia dan seluruh isinya. Satu. Yang kedua, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisani saqilatani fil mizan habibatani ilar rahman. Kata Nabi, 2 kalimat yang ringan diucapkan oleh lidah, namun berat di atas timbangan. Zikir ni kita nak ucapkan tu mudah, tapi pahala dia tu berat timbangan nanti. Pahala kalau kita amalkan zikir ni, dia punya pahala besar. Dan zikir ini juga disukai oleh Allah yang Maha Mengasihani. 2 kalimah zikir ini akan memberatkan timbangan, dan zikir ini disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah zikir itu? Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Susah nak sebut? Senang. Sebab tu Nabi sebut ringan pada lidah, sebab memang senang nak ucapkan. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Senang je. Tapi pahalanya tuan-tuan, dia boleh memberatkan timbangan. Dan zikir ini disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Zikir yang kedua, yang mana Nabi baca ni, Nabi tak sebut nak baca pagi pun boleh, nak baca petang pun boleh, nak baca tengah hari boleh, malam pun boleh, bila-bila masa. Zikir ini adalah zikir yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ringan di lidah kalau kita nak ucapkan Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Itu satu zikirnya. Zikir Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Walaupun mudah tuan-tuan, walaupun mudah untuk kita ucapkan zikir ini, tapi kenapa kita sangat berat untuk berzikir kepada Allah? Kenapa susah sangat kita nak berzikir kepada Allah? Kita kata, alah senang je nak sebut tu. Ya, memang senang. Tapi lidah kita ni sangat berat untuk berzikir kepada Allah. Apa sebab dia tuan-tuan? Ada satu kata-kata Imam An-Nawawi sendiri, dia kata apa? Makanan itu dia mencernakan amalan. Kata Imam Nawawi, makanan dia akan mencernakan amalan. Jika kita tidak menjaga makanan, sama ada halal ataupun haram, maka akan jadi susah untuk kita beribadah kepada Allah. Jadi susah lidah kita nak berzikir kepada Allah. Sebab apa? Antara salah satu sebabnya, kita tak jaga makanan. Kita tak jaga daripada mana kita dapat makanan tu, sumber yang halal ataupun haram. Sebab tu mulut ni susah betul nak sebut zikir. Padahal zikir ni senang je. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Tapi kata Imam Nawawi, antara punca kita susah nak berzikir, nak beribadah kepada Allah adalah sebab makanan. Makanan itu yang menyebabkan kita susah beribadah. Tuan-tuan, ada satu kisah seorang tokoh ulama dalam mazhab Syafi'i.
Dalam mazhab Syafi'i ni ada ramai tokoh-tokoh ulama dia. Antara salah seorangnya Imam Nawawi sendiri. Ada lagi yang lain, Imam Al-Juwaini nama dia. Imam Al-Juwaini ni tuan-tuan, seorang ulama yang digelar sebagai Imam Haramain. Imam Haramain. Kalau disebut Imam Haramain, siapa nama dia? Imam Al-Juwaini. Nama dia. Juwaini tu bukan nama dia. Macam biasalah orang Arab ni dia suka kaitkan nama dia dengan tempat lahir dia. Jadi Juwaini ni adalah satu nama perkampungan ataupun kota yang tempat dia lahir. Jadi tuan-tuan, digelar kepada imam ni Imam Al-Juwaini. Disebut-sebut nama dia Imam Al-Juwaini. Imam Al-Juwaini tuan-tuan, dia digelar sebagai Imam Haramain. Imam Haramain tu apa maksud dia? Imam kepada dua kota suci, kota Mekah dan kota Madinah. Disebut Imam Haramain. Tuan-tuan, apa kelebihan Imam Juwaini ni tuan-tuan? Ayah dia juga seorang tok guru. Ayah dia, ayah Imam Al-Juwaini, dia sangat mementingkan makanan, sangat menitik beratkan makanan yang diberikan kepada anak dia. Dia sangat teliti, ayah kepada Imam Al-Juwaini ni. Dia tak bagi anak dia makan sebarangan. Dia tak bagi anak dia makan daripada mana-mana sumber yang dia tak tahu. Dia betul-betul teliti dalam bab makanan. Ayah dia. Tuan-tuan, satu ketika waktu dia kecil, kebetulan ibu dia sakit. Kebetulan ibu Imam Al-Juwaini ni sakit. Maka dia tak boleh nak menyusukan Imam Al-Juwaini ni. Tak berapa sihat. Maka ibunya ni dia bagilah Imam Al-Juwaini ni kepada saudaranya ataupun sahabatnya. Dia bagi kepada kawannya, "Nah, kau tolonglah susukan anak aku. Aku tak sihat lah." Mak dia ni, tanpa pengetahuan ayah dia. Jadi Imam Al-Juwaini ni pergilah menyusu dengan ibu orang lain, ibu lain. Waktu tu dia kecil. Bila ayahnya dapat tahu tuan-tuan, ayahnya dapat tahu sahaja Imam Al-Juwaini susu dengan orang lain, apa ayah dia buat? Ayah dia ambil Imam Al-Juwaini, dia korek mulut dia. Dia jolok mulut Imam Al-Juwaini ni, keluarkan balik susu tu. Dia tepuk belakang dia supaya susu tu keluar. Tapi keluar tak? Adalah sikit. Yelah, dah masuk perut, bukan senang nak keluar. Adalah sikit sisa yang termasuk dalam perut dan adalah yang terkeluar. Apa kata ayahnya tuan-tuan? Kata ayah Imam Al-Juwaini, dia kata apa? "Aku lebih rela melihat anak aku mati daripada tubuhnya dirosakkan dengan susu orang lain yang aku tak tahu mana sumber dia." Sampai macam tu. Dia rela anak dia mati berbanding anak dia minum susu daripada tak tahu sumber mana dia dapat. Entah orang tu makan apa kita tak tahu, dia susukan anak dia. Tak nak, lebih baik anak aku ni mati, kata ayah Imam Al-Juwaini. Akhirnya Imam Al-Juwaini jadi seorang tokoh ulama besar dalam mazhab Syafi'i, disebabkan ketelitian ayahnya itu bagi makan pada anak dia. Jadi tokoh hebat, alim ulama, orang yang bijak, kuat beribadah kepada Allah. Tuan-tuan, sampai ada satu ketika tu Imam Al-Ghazali juga menjadi anak murid dia. Imam Al-Ghazali juga merupakan anak murid kepada Imam Al-Juwaini. Satu ketika tu, ketika mana Imam Al-Juwaini mengajar dalam masjid, dia kata apa? Waktu dia mengajar ni, tiba-tiba dia tergagap, tersangkut-sangkut, gagap-gagap. Maka kata Imam Al-Juwaini, ini adalah kesan sisa-sisa susu yang aku minum dulu waktu kecil, yang mana aku tak tahu sumber mana datang. Tuan-tuan, sampai macam tu Imam Al-Juwaini ni.
Akhirnya dia jadi tokoh hebat. Imam Haramain, imam dua kota besar, kota Mekah yang suci, kota Mekah dan kota Madinah. Imam Al-Juwaini nama dia. Sebab tu kata Imam An-Nawawi, kalau kita nak beribadah dengan rajin, dengan kuat, jaga makanan. Pastikan sumber makanan itu adalah makanan yang halal dan kita tahu daripada mana datangnya. Kita tahu daripada mana datangnya. Itu antara punca kita berat untuk beribadah kepada Allah, susah untuk berzikir. Sedangkan Allah dan Nabi sebut zikir ini mudah aja untuk kita lafazkan dengan lidah, ringan pada lidah. Tapi disebabkan kita main bedal aja, main makan aja, jumpa makanan tepi jalan, sedapnya. Tak adalah tepi jalan kita ambil makan, tak. Tapi kita tak tahu sumber mana kita dapat. Jadi tuan-tuan, itu antara tips ataupun kaedah untuk kita rajin beribadah, jaga makanan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi zikir yang kedua yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Ada juga kelebihan yang lain Nabi sebut, jika kita membaca subhanallah wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marratin. Kalau kita membaca zikir subhanallah wa bihamdihi satu hari 100 kali, baca 100 kali sehari, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi 100 kali. Apa ganjaran kita akan dapat? Nabi sebut huttat khatayahu walau kanat mithla zabadil bahri. Siapa yang menyebut zikir subhanallah wa bihamdihi 100 kali satu hari, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya, dihapuskan dosa-dosanya, meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Baca zikir itu 100 kali sehari, Allah akan ampunkan dosa tuan-tuan, walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan. Kenapa Nabi ibaratkan dosa itu seperti buih? Kenapa Nabi sebut dosa seperti buih? Tuan-tuan, kalau kita pergi laut, kita tengok buih di lautan. Buih di lautan ni dia takkan habis tuan-tuan. Setiap kali ada ombak dia akan ada buih, ada ombak ada buih, dia akan ada je buih di lautan ni. Seperti itulah juga dosa manusia. Dosa manusia pun takkan pernah habis. Bila dah bertaubat, kita akan buat dosa lain. Bertaubat, buat dosa lain. Kita akan sentiasa melakukan dosa. Kita bukan maksum. Kita bukanlah orang yang tak ada dosa langsung, tak. Dah bertaubat, kita akan buat dosa lain. Itu biasa manusia. Sebab tu Nabi sebut dosa ni ibarat buih di lautan. Dia takkan habis. Bila habis je buih tu, akan datang lagi. Buih tu datang, habis je, datang lagi. Itu dosa. Macam itulah dosa-dosa manusia. Sebab tu kalau kita nak dosa kita diampunkan seperti buih di lautan itu, zikir subhanallah wa bihamdihi 100 kali tuan-tuan. 100 kali. Ganjaran dia, Allah akan ampunkan dosa kita walaupun seperti buih di lautan. Datang je buih, hilang buih tersebut. Datang buih baru, dosa baru datang, hilang buih tersebut, hilang dosa tersebut. Seperti itulah Nabi umpamakan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, zikir yang kedua adalah subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Ataupun boleh juga kita baca subhanallah wa bihamdihi sahaja pun boleh. 3. Hadis daripada Abu Musa radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu qul la haula wala quwwata illa billah fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah la haula wala quwwata illa billah. Zikir yang ketiga, la haula wala quwwata illa billah. Apa ganjaran dia tuan-tuan?
siapa yang berzikir seperti itu, sesungguhnya zikir tersebut adalah simpanan daripada simpanan-simpanan syurga yang disimpan untuk para pembacanya. Kanzun min kunuzil jannah. Kanzun ni apa? Simpanan di syurga, harta karun di syurga, yang mana siapa yang akan dapat harta itu? Orang yang berzikir la haula wala quwata illa billah. Itu zikir dia. Perbanyakkan zikir la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Lagi-lagi musim Covid ni, elok sangat kita baca zikir ni. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Covid ni kita tak nampak tah mana datangnya. Tiba-tiba buat test positif, orangnya sihat je. Banyakkan zikir la haula wala quwata illa billah. Duduk dekat rumah pun tiba-tiba buat test positif, la haula wala quwata illa billah. Kita tak mampu nak halang benda tu. Yang mampu siapa? Allah. Yang berkuasa siapa nak halang Covid ni? Allah. Hari-hari kes makin naik. 27 hari ni. Bukan 27 orang, 27,000. Kalau 27 orang tak heran dah. Rekod baru 27,000 sepanjang 2 tahun. Ini paling tinggi. Tuan-tuan, apa yang kita boleh buat? Kita usaha, kita cuba hindarkan diri dan zikir kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Hanya Allah yang mampu tolong kita sekarang. Tak ada siapa dah boleh tolong ni, Allah aja yang boleh tolong. Jadi tuan-tuan, zikir ini sangat bagus untuk kita amalkan sekarang. Siapa yang mengamalkan zikir ini, dia akan mendapat simpanan-simpanan di syurga kelak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, zikir ni disebut sebagai zikir hauqalah. Zikir hauqalah nama dia. La haula wala quwata illa billah. Disebut zikir hauqalah. Tuan-tuan, apa kelebihan zikir hauqalah ni? Ada satu kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Auf al-Ashja'i. Auf al-Ashja'i ni dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengadu, "Ya Rasulullah, anak saya telah ditawan oleh musuh." Sahabat Nabi ni datang, dia mengadu pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, anak saya kena tangkap dengan musuh. Macam mana kita nak buat ni ya Rasulullah?" Apa Nabi suruh dia buat? Okey, kita susun tentera, kita pergi tangkap musuh tu balik. Nabi suruh buat macam tu ke? Nabi tak suruh pun. Tapi Nabi suruh buat apa? "Wahai sahabatku, kamu balik, pesan pada isteri kamu dan kamu sendiri buat, banyakkan zikir la haula wala quwata illa billah." Nabi suruh buat tu je. Nabi tak suruh pun pergi beli pistol, kita pergi tembak musuh tu balik. Tak. Jom kita kumpul kawan-kawan, kita pergi bantai musuh tu. Tak. Tapi Nabi suruh buat apa? Pesan pada isteri dan juga diri kamu juga, banyakkan zikir la haula wala quwata illa billah. Maka sahabat ni pun balik, dia pesan pada isterinya. Nabi suruh kita amalkan zikir la haula wala quwata illa billah. Zikir hauqalah. Maka bermula daripada itu, sahabat ini dan isterinya berzikir sepanjang masa, tak henti-henti. Akhirnya tuan-tuan, anaknya tiba-tiba balik. Anak yang kena tangkap tadi tiba-tiba balik ke rumah. Jadi sahabat ni pun pelik. Bila masa kau balik? Kau kan kena tangkap.
Apa kata anak dia? Wahai ayahku, saya diselamatkan oleh seorang lelaki yang saya tak kenal pun. Saya telah diselamatkan oleh seorang lelaki yang saya sendiri tak kenal. Tak tahu mana datang dia, tiba-tiba dia datang selamatkan saya. Maka saya pun larilah, apa lagi. Tuan-tuan, apa yang Nabi suruh dia buat? La haula wala quwwata illa billah. Banyakkan zikir. Berapa kali Ustaz? 1000 kali pun tak apa. Banyak kali pun tak apa. Duduk saja-saja tengok TV, la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Pergi mana-mana, la haula wala quwwata illa billah. Tak payah kira, sebutnya. Tak payah kira. Jadi tuan-tuan, amalkan zikir la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Itu satu kelebihannya. Allah akan bantu kita kalau kita dalam kesusahan. Apa lagi kelebihan zikir hauqalah ni? Ada satu riwayat daripada sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari. Dia berkata, pada malam Isra' dan Mi'raj, Nabi SAW lalu melintasi Nabi Ibrahim AS. Pada malam Isra' dan Mi'raj, bila Isra' Mi'raj? Minggu depan, bulan ni 27 Rejab. Tuan-tuan, kata Abu Ayyub ni, Nabi cerita pada dia, malam Isra' dan Mi'raj tu, aku lalu melintasi Nabi Ibrahim AS. Maka Nabi Ibrahim pun tanya pada malaikat, wahai malaikat Jibril, siapa yang ada bersama dengan kau tu? Maka malaikat Jibril AS pun jawab, ini Muhammad Rasulullah. Maka kata Ibrahim AS, wahai Muhammad, perintahkan kepada umatmu untuk memperbanyakkan menanam pokok di syurga. Kata Nabi Ibrahim, wahai Muhammad, kamu minta kepada umatku, perintahkan kepada umat kamu supaya banyakkan menanam pokok di syurga. Maka Nabi Muhammad SAW tanya, ya Ibrahim, macam mana cara nak suruh umat aku tanam pokok dekat syurga? Maka Nabi Ibrahim pun menjawab, banyakkan menyebut la haula wala quwwata illa billah. Itu cara kita nak tanam pokok di syurga kelak. Tuan-tuan, hadis itu hadis riwayat Imam Ahmad, hadis yang sahih. Jadi, apa amalan yang boleh kita buat untuk kita dapatkan sepohon pokok di syurga? La haula wala quwwata illa billah. Dia antara simpanan-simpanan syurga kelak yang kita akan dapat. Pokok di syurga bukan kecil, besar. Dia bukan macam kecil pokok rambutan, tu kecil. Pokok durian, tu kecil. Pokok syurga besar. Jadi tuan-tuan, kalau nak banyak pokok dekat syurga, banyakkan zikir hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Itu antara sebab kita banyakkan zikir kepada Allah dengan zikir hauqalah. Apa maksudnya? Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Kita tak mampu, tak ada kuasa. Kita ni lemah tuan-tuan. Kita minta pertolongan hanya kepada Allah. Sebab tu bila azan dilaungkan, Bilal melaungkan azan, hayya 'alas salah, kita jawab apa? La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, aku tak mampu nak pergi masjid ni, tapi kalau engkau bantu aku pergi. Ada orang dia main bola, waktu azan dia buat apa? Dia duduk atas padang. Dengan main bola, dia duduk atas padang. Azan, duduk-duduk, hormat. Bagus. Habis azan, apa dia buat? Sambung main. Dia ada kekuatan, ada kemampuan, dia boleh sepak bola, tapi tiada pertolongan daripada Allah.
dia takkan datang. Tuan-tuan, itulah maksud zikir yang kita baca, la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyakkan zikir yang disebut sebagai zikir hauqalah. Zikir itu akan menjadi simpanan pokok, akan tertumbuh di syurga kelak atas sebab zikir itu. Jadi tuan-tuan, apa lagi kelebihan zikir hauqalah? Banyak lagi kelebihan. Antaranya disebut dalam hadis Nabi SAW, zikir hauqalah ni adalah satu zikir yang lengkap. Kata ulama, zikir ini adalah zikir yang lengkap, yang merangkumi semuanya. Tuan-tuan, Abdullah bin Abbas dia kata apa? Tidak ada pergerakan daripada kita dalam amalan dengan taat kecuali Allah. Kita takkan mampu untuk bangun untuk beribadah kepada Allah kecuali Allah yang mendorong kita untuk taat. Dan tidak ada kuasa dan daya kita untuk meninggalkan maksiat kecuali daripada Allah juga yang bantu kita untuk tinggalkan maksiat. Semua yang kita buat di muka bumi Allah ni hanyalah dengan pertolongan dan bantuan Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab tu kita perlu banyakkan zikir la haula wala quwata illa billah. Satu hadis yang lain Nabi sebut daripada Abdullah bin Qais. Nabi tanya dia, wahai Abdullah bin Qais, mahukah kamu aku bagi tahu satu kalimah yang akan menjadi harta karun di syurga kelak? Tadi Nabi sebut dia jadi pokok, yang ni Nabi sebut jadi harta karun. Maka Abdullah bin Qais pun menjawab, sudah tentu ya Rasulullah, apakah kalimah itu? Maka Nabi pun sebut, la haula wala quwata illa billah. Zikir itu akan menjadi harta karun kita kelak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu zikir yang bagus. Zikir yang ketiga yang boleh kita amalkan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, zikir seterusnya yang terakhir daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu indal karbin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membaca zikir ini ketika Nabi ditimpa kesusahan. Al-karbi, karbi ni kesusahan. Apa maksud karbi? Dalam bahasa Arab, al-karbi ni maksudnya sesuatu ujian yang sangat berat. Ujian yang sangat berat yang menimpa kita dan akan menyebabkan kita menjadi sangat marah. Itu nama dia karbi. Ujian tu sangat berat, kata Nabi. Jadi kalau Nabi mendapat ujian, satu kesusahan, Nabi akan baca zikir ini. Apakah zikir itu? La ilaha illallah al-azimul halim. Satu ayat. La ilaha illallah rabbul arshil azim. Ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Ayat yang keempat. Tuan-tuan, ada 3 ayat dekat sini. Yang pertama, la ilaha illallahul azimul halim. Satu. Yang kedua, la ilaha illallahu rabbul arshil azim. Dua. Yang ketiga, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. 3 ayat. Zikir ni Nabi baca waktu bila Nabi ditimpa kesusahan yang amat sangat, yang menyebabkan dada Nabi jadi sesak. Macam kita kalau dapat satu kesusahan, dapat satu berita yang buruk, kita jadi, ya Allah, pening, berat. Contohnya macam positif COVID. Alamak, macam mana ni dah positif ni, kita jadi berat sangat. Dada tu rasa macam laju berdegup jantung. Baca zikir ni. Baca zikir ini. 3 perkataan.
La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. 3 perkataan, 3 ayat. 3 ayat. Yang mana zikir ini Nabi suruh kita baca bila? Ketika kita timpa satu kesusahan yang sangat berat. Ujian kita ditimpa bertalu-talu, banyak. Lepas itu ujian, lepas datang lagi ujian, datang lagi satu ujian, baca, amalkan zikir ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kesemua hadis-hadis yang saya bacakan tadi, semuanya adalah hadis sahih, riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada 4 zikir yang kita amalkan insya-Allah. Kalau tak dapat baca, tak dapat tulis, boleh tengok rakaman ni. Ada rakam. Insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab tu kita hidup perlukan zikir kepada Allah. Manusia kalau tanpa zikir, dia ibarat manusia yang mati hatinya. Manusia ibarat manusia yang mati kalau jika kita tidak berzikir kepada Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, zikir-zikir yang tadi kita boleh baca bila-bila masa yang kita nak. Rasa kita nak baca, kita baca. Tak kira berapa banyak pun boleh. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita akan masuk tajuk yang lain pada minggu akan datang. Tajuk yang menceritakan tentang mimpi dan zikir yang berkaitan dengannya. Tajuk mimpi. Tuan-tuan, ada orang dia mimpi buruk, ada orang dia dapat mimpi yang baik. Sebenarnya manusia ni dia ada beberapa jenis mimpi yang dia akan dapat. Ada banyak jenis mimpi. Kadang-kadang dia mimpi malam tu dia mimpi baik je. Kadang-kadang mimpi malam tu dia kena mimpi kena kejar dengan naga. Macam-macam. Kenapa boleh jadi macam tu? Apa yang kita perlu buat kalau kita dapat mimpi buruk? Nanti kita akan sebutkan. Dalam hadis pun Nabi nyatakan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sekadar itu saja malam ni. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang datang pada saya sendiri. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna mutaba'atin nabiy sallallahu alaihi wasallam, awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.